والحمد بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Nazir, para imam, para bilal, seterusnya pimpinan-pimpinan masjid, sahabat-sahabat, alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan juga puji pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan malam ni dalam masa, dalam rangka kita ini masih lagi dalam mood raya ataupun mood korban. Dan kita di Malaysia ini hari terakhir untuk kita berkorban adalah pada 13 hari bulan. Maknanya walaupun di sana, di Mekah ataupun di Saudi sana, orang yang pergi melaksanakan ibadah haji dah habis nafar sani dah hari ni. Nah, walau bagaimanapun tarikh kita ini mengikut kiraan tarikh kita, tengok anak bulannya, maka kita lewat sehari daripada Mekah. Dan mereka awal sehari, tengok macam mana mereka boleh awal, wallahu alam lah. Itu terpulang pada tempat mereka ataupun matalik mereka. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ataupun dalam suasana tempoh masa kita masih lagi berada dalam hari-hari tasyrik ini, maka di sana mungkin ada di kalangan kita yang baru teruja nak melaksanakan ibadat korban. Ada kadang saya pun ada menerima WhatsApp sahabat-sahabat tanya, ada ke tidak lagi Ustaz mana-mana tempat slot kita nak buat korban ni. Nah, pasal mungkin teruja tengok sahabat-sahabat berkorban, tarik lembu, seorang tarik ekor belakang, seorang tarik ekor, seorang tarik tu, tarik ini semua kan. Jadi nampak seronok pula katanya kan. Oleh sebab itu rasa nak berkorban lah juga. Pak duit hari tu mungkin simpan nak buat benda lain. Ada benda-benda yang keperluan kita nak buat, kehendak yang kita nak buat. Tapi tiba-tiba bila kita tengok syiar agama itu, dia panggil apa nama ni, tanda-tanda adanya agama, kebesaran, keagungan agama di situ, maka mungkin teruja nak buat juga. Oleh sebab itu sehingga ke hari yang ke-13 maka diberi peluang kepada kita untuk kita melaksanakan ibadat korban ini. Tahniah dan syabas kepada sahabat-sahabat mereka, para saudara-saudara yang telah pun melaksanakan ibadat korban. Maknanya kita punya planning untuk akhirat kita tu dah ada. Moga-moga binatang yang kita korbankan itu menjadi tunggangan kita di hari akhirat nanti, nak lintah titian sirat. Moga-moga dengan sedekah kita, dengan korban kita, maka mampu kita menyeberangi titian sirat sepantah kilat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ada orang yang boleh lintah dalam keadaan sepantah kilat. Moga-moga kita lah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita nak sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan solat, ataupun kita katakan solat apa dia, berkaitan dengan solat Jumaat tu dah habis dah. Berkenaan dengan kita perkara pelbagai sunnah berkaitan dengan solat Jumaat, dengan kita bincang berkenaan dengan pak khatibnya macam mana, orang yang mendengar khutbahnya macam mana. Baik, begitu juga perkara-perkara yang digalakkan untuk kita laksanakan selepas daripada solat Jumaat, iaitu yang kita panggil solat ba'diyah dia. Solat ba'diyah.
walaupun ramai di kalangan kita melaksanakan solat ba'diyah Jumaat ni 2 rakaat sahaja. 2 rakaat saja biasanya kan, tak lebih daripada itu. Kemudian doanya mungkin panjang lah. Ada di kalangan kita yang mungkin selepas daripada solat fardu, maka mereka mengamalkan kita panggil bacaan 777. 777, nombor pelik cantik tu, 7777. Maksud dia apa dia? Baca Fatihah 7 kali, ataupun dimulai dengan Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, dan diakhiri dengan Fatihah 7 kali. Kemudian dia berdoa apa yang dia nak doa. Cuma ada saranan-saranan doanya kalau kita tengok pada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama berkenaan dengan amalan-amalan untuk kita grab peluang pada hari Jumaat tu. Nah, lepas pada Jumaat dia rasa cepat dah masa berlalu, nak sampai kepada maghrib dah. Kalau kita lebih-lebih lagi kalau kita berada di mana, di Masjidil Haram ke, di tanah suci ke, bila dah lepas solat Zuhur, lepas solat Jumaat terutamanya, rasa cepat ada masa nak menghampiri maghrib, maka rebut peluang begitu. Baik, jadi di akhir perbincangan kita hari itunya ialah berkenaan dengan berkenaan dengan solat Jumaat ni, masalah global berkenaan dengan solat Jumaat. Malam ni kita nak sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan pelbagai sunnah berkaitan dengan bacaan pelbagai sunnah berkaitan dengan ucapan dan minta izin. Pelbagai sunnah ucapan dan juga minta izin. Kita ini dalam keadaan sekarang ini, kalaulah biasanya kita ini tuan-tuan pada hari raya puasa, biasanya kita ni ada majlis takbir rumah ke rumah. Saya tak pasti di sini ada ke tidak dia punya majlis takbir rumah ke rumah. Kalau masa Covid dulu memang kita takbir di rumah aja. Tak pergi ke rumah orang dah. Takbir di rumah masing-masing. Pakat takbir di rumah masing-masing. Pakat jadi imam, pakat jadi bila tarawih, pakat jadi semualah. Dia punya tugas-tugas yang ada di surau tu kita bolut semua. Nah, setiap rumah tu masing-masing. Bolut masing-masing. Sebelum daripada ni kita tengok aja Pak Bilal, kita banyak duk mengata kepada Pak Bilal kan. Azan pun jenis apa macam ayam baru belajar kokok katanya, ya kan. Dia sendiri sekarang, dia sendiri, kita sendiri yang azan, kita sendiri yang qomat, kita sendiri yang jadi Pak Imam. Kalau sebelum daripada ni banyak komen dengan Pak Imam, tak apalah Pak Imam baca surah pendek-pendek dia, bacalah panjang sikit katanya. Sekarang ni jadi kita masa zaman Covid, masa tu kita pula jadi Pak Imamnya, kita pula jadi Pak Bilalnya, kita pula semua kita tak. Tu dia. Masa khutbah boleh kita kata apa Pak Khatib pegang tongkat pun macam nak jatuh je, tak? Lembik je nampaknya. Nah, sekarang kita pula kat rumah pelbagai jenis pegang kayu golf pun ada, kan? Macam-macam hal, ya Allah. Baik. Jadi kita dah bincang berkenaan dengan takbir rumah ke rumah apa semua tu. Biasanya amalan kami dulu, kami di Pantai Timur tak ada amalan tu. Bila kita datang sini baru nampak ada amalan tu. Mungkin orang panggil apa, baraan ke apa semua, wallahu alam. Musim hari raya puasa biasa ada, hari raya haji jarang ada. Orang tak berebut nak buat tu. Bahkan kalau nak buat setiap malam, kita ini takbir raya sehinggalah 13 hari bulan ni dah sampai kepada waktu asar. Dan sepanjang kita ni bulan Zulhijjah ini awal lebih-lebih lagi, kita dah bincang hari itu Nabi SAW galakkan untuk kita perbanyakkan tahlil. Dan tahlil kita hari itu mungkin paling banyak, paling cepat ataupun paling sesuai kita amalkan ialah apa dia? Sebagaimana sabda Nabi, apa yang kalimah yang terbaik yang diucapkan oleh daku dan juga para nabi sebelum daripadaku ialah apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin itu dipanggil tahlil. Tahlil tu kita perbanyakkan. Sekarang ini daripada tahlil kepada takbir.
Kan? Walaupun Nabi sebut perbanyakkan tahlil, perbanyakkan takbir, maka sekarang ini nampak takbir dah. Dia punya mengambil peranan dalam masa beberapa hari kita ini sehinggalah hari yang ke-13. Sama ada kita nak takbir secara dipanggil mursal ataupun mutlak, ataupun takbir muqayyad yang kita amalkan selepas daripada solat fardu. Baik. Dan ada juga tempat-tempat yang menganjurkan takbir rumah ke rumah sehinggalah habis malam tasyrik. Malam ni, malam terakhir, malam esok tak ada dah. Pasal apa dia? Asar tu dah habis dah takbirnya. Ya kan? Baik. Jadi biasanya buat takbir rumah ke rumah. Nak menghidupkan dia panggil malam-malam raya dan juga malam ayam, malam tasyrik. Baik. Jadi bila kita bertandang, pertama begitu, kita bertandang untuk takbir raya di rumah, ataupun kita sekarang ini mungkin zaman kita katakan sehari dua ni daging banyak, jadi ada jemputan rumah ke rumah lah. Kalau seingat saya dulu memanglah duduk di kampung dulu, bila tiba musim korban kita panggil apa, mabuk daging lah. Setiap malam daging, malam ni daging masak goreng kunyit, daging goreng kunyit aja. Kemudian orang jarang masak kari lah. Pasal apa dia? Muak lemak begitu kan. Jadi masak jenis goreng, jenis sup. Maka dulu pun kita tak biasa sup dengan roti. Jarang. Kami makan sup dengan kari. Kari, sup dengan kari pula dah. Kari itu, roti tu kita cicah kari. Bila saya berhijrah ke sini, orang sini rupanya makan sup tu, roti cicah dengan sup. Tak biasa kita. Jadi tempat-tempat tu, bila kita bergaul, maka kita tahu dia panggil kebiasaan, adat tempat-tempat tertentu. Walau bagaimanapun, bila dah musim, kita katakan musim korban ini, mungkin setiap rumah nak jamu masyarakat, penduduk kampung sekitar, kawasan perumahan, penempatan tu, jadi buat jamuan makan. Ya Allah. Jadi mungkinlah kita katakan di samping mengeratkan hubungan sesama tu, di samping tu juga adanya majlis doa selamat, tahlil, ya kan? Baik. Jadi setiap rumah kadang-kadang untuk mengambil peluang untuk buat tahlil kepada arwah-arwah yang telah meninggal, arwah keluarga mereka. Jadi benda tu hidup dan juga kita sebut oleh kerana adanya kita panggil bertandang rumah ke rumah, maka di sini Islam mengajar kepada kita adab. Sebab kita ni hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat. Orang pelbagai ragam. Nak seragamkan macam mana? Agama seragamkan. Agama yang kita katakan menyatukan kita. Baik. Kalau kita nak fikir macam mana nak selaraskan, masing-masing ada fikiran masing-masing. Kita dalam masjid ni pun berapa orang ni? Setiap orang ada idea masing-masing. Tengok masjid ni, warna ni macam tak menarik lah, nak kena macam kita garang sikit lah. Nak warna garang, warna apa? Merah lah. Kita ni kan Selangor, merah kuning lah ke dalam ni. Ada orang tak boleh lah, kita kalau merah kuning mata jadi sakit lah. Kita untuk segarkan mata hijau lah. Mana kata pokok je ni, bukan dalam hutan ni katanya. Nak hijau tak boleh lah, nak kena warna purple lah. Warna purple. Jadi macam-macam pemikiran bila satu-satu benda nak fikir. Oleh sebab itu maka agama menjadi penyelaras, menjadi titik persefahaman. Nak selaraskan pemikiran tu, maka agama putuskan macam mana, adab-adabnya macam mana. Sebab setiap orang dia akan fikir adab-adab tersendiri, kan? Macam juga saya pernah kongsikan di sini, mungkin ketika saya masih lagi alam persekolahan, sekolah menengah, bila musim raya kita tak ada komitmen mana-mana. Tak ada nak balik beraya rumah mak mentua ke rumah mak apa semua, tak ada dah. Sebab memang beraya rumah mak. Masuk hari yang kedua ketiga, kita beraya di rumah member-member kita. Dulu belajar di sekolah Muhammad di Kota Baru.
Dia sekolah satu Malaysia lah juga, kan? Seluruh pelajar tu satu Malaysia datang. Jadi maaf saya sebut, saya ada sahabat orang Melaka. Kalau salah betul kan, dia punya adat dia, mungkin tak semua kot. Jadi ketika saya nak ziarah member beraya rumah dia, masa tu dia kata jom kita pergi ziarah sahabat, apa nama ni, rumah saudara dia. Ziarah, bukan ziarah apa nama ni, bukan ziarah raya lah, ziarah biasa je. Okey, ziarah biasa. Jadi bila nak ziarah biasa, masa apa nama ni, jalan tu kita kata sampai kedai runcit, kita kata berhenti sekejap. Berhenti sekejap, kita nak beli barang ni. Beli barang, belilah dia punya susu pekat. Susu pekat tu kan, F&N ke apa saya tak ingat lah. Cap Teko zaman dulu, Cap Teko yang famous. Baik, beli. Lepas tu beli pula biskut. Susu pekat. Nak susu pekat, gula, biskut. Itulah saya ingat saya. Jadi bila kita beli apa semua, masuk dalam kereta balik, dia kata, entah nak pergi mana ni? Kata nak ziarah. Oi, bukan ziarah orang mati, katanya. Memanglah bukan ziarah orang mati, tapi ni barang ni, tempat kami kalau bawa barang ni ziarah orang mati. Ziarah orang mati rupanya bawa barang tu. Maaf lah, mungkin tak semua orang Melaka begitu kan. Ada tempat-tempat tertentu aja kot. Tapi kita, ziarah. Kita kat kampung kita biasanya memang kalau nak ziarah kenduri kendara apa, paling kot susu pekat ataupun gula ataupun bawa biskut. Begitulah. Nah, tapi tempat tu tak boleh katanya. Kan? Jangan buat malu orang kami. Kita bukan ziarah orang mati. Ini rupanya bawa barang ziarah orang mati. Baru kita tahu. Baik. Jadi setiap tempat ada adat yang berbeza. Maka kita kena raikan. Walau bagaimanapun agama dalam menjaga dia panggil keharmonian ikatan kita, ada adab-adab dia. Antaranya ialah adab berkenaan dengan ucapan dan juga meminta izin. Lebih-lebih lagi bila kita bertandang ke rumah mana-mana. Baik. Subtopik yang pertama, orang yang solat menjawab salam dengan isyarat. Ni jarang jugalah kita buat ni, nak jawab salam dengan isyarat macam mana kan. Baik. Katanya Ibnu Qayyim pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepada baginda. Rujukannya dalam kitab Zadul Ma'ad, maknanya pendapat ataupun perbuatan ini, kata-kata ini boleh dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad pada muka surat 266 jilid pertama. Baik. Dan katanya lagi, baginda tidak pernah menjawab ucapan salam dengan isyarat tangan, kepala dan jari tangan, melainkan semasa sedang solat. Kalau di luar solat, Nabi tak pernah buat isyarat. Buat isyarat macam mana? Angkat tangan. Kita kan jumpa, angkat. Jumpa sana pun kan angkat tangan aja kan. Baik. Jadi pernah disebut dalam satu riwayat, disebut fa innahu tahiyyatul yahud. Angkat tangan begitu adalah salam orang Yahudi. Angkat tangan. Hello bro. My bro gitu kan. Angkat tangan tu semata-mata angkat tangan adalah tahiyyatul yahud. Adalah cara apa nama ni? Kita kata penghormatan orang Yahudi. Cara depa lah tu, angkat tangan. Tambah lagi. Kan. Tak tahulah macam-macam budak-budak kan. Zaman kita dulu pun ada dah, tapi budak zaman sekarang lagi advance, macam mana salam pun nak macam bersilat nak salam tu. Kan? Bersilat dah macam kita dulu main apa nama yang sekarang ni dia pun habis pak tu baru tu. Ya Allah, macam-macam. Kadang kita rasa tak apa-apalah budak-budak sekarang kan. Baik. Walau bagaimanapun style masing-masing kan. Jadi adakah benda tu diiktiraf? Kalau mengikut agama kita, jangan semata-mata angkat tangan untuk kita katakan penghormatan, jangan. Sebab dia boleh menyamai Yahudi. Bagaimana disebut oleh Nabi, khaliful yahuda wan nasara, sanggahi apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Dia buat A, kita buat B. Dia buat B, kita buat A pula. Nah, dia buat A, kita buat B. Dia buat B, kita buat A pula. Contoh apa dia? Contohnya lah, orang Yahudi, orang Nasrani ni, dia tak masuk di tempat ibadat mereka melainkan dengan tanggalkan kasut dan seliput. Rumah ibadat mereka
tanggal kasut dan selipar asalnya. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala syariat Nabi Musa alaihissalam contohnya, yang menjadi syariat Yahudi selepas daripada itu. Ya Musa khla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Contohnya ayat tu, ayat surah Taha. Wahai Musa, ikhla'na 'alaik, tanggalkan alas kakimu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kerana sesungguhnya kamu berada di tempat yang suci, tua. Baik. Jadi asal syariat Nabi Musa alaihissalam, tanggalkan kasut, tanggalkan sepatu bila masuk ke tempat ibadat, tempat suci. Kan kita punya masjid surau suci juga kan. Baik. Dan kita ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu bin ni'al wa sallu bin ni'al. Kata Nabi, khaliful yahuda wan nasara, sanggahi apa yang Yahudi Nasrani lakukan. A'ful liha wa qassus syawari. Simpan janggut, biarkan janggut, rapikan janggut, dan juga bersihkan ataupun kita katakan potong misai. Wasallu bin ni'alikum, dan solatlah dengan memakai sepatu alas kaki. Begitu kan asal. Baik. Kerana apa? Kerana masa tu Yahudi kalau dia nak solat, dia nak apa, dia memang tak akan pakai alas kaki, tak pakai selipar, tak pakai kasut, tak pakai apa. Maka Nabi suruh kita sanggahi mereka masa tu iaitu dengan wasallu bin ni'alikum. Semayanglah pakai selipar je lah. Semayang pakai selipar. Nabi pun pakai selipar, Nabi pakai selipar. Semayang. Para sahabat pakai selipar juga. Baik. Sehinggalah sekarang kita tengok orang depa ni masuk ke tempat mereka, masuk gereja, masuk apa, pakai kasut gitu je kan. Maka kita masuk ke masjid kita tak pakai selipar, tak pakai kasut dah. Itu maksud saya, dia buat A, kita buat B. Dia buat B, kita buat A. Itu dia. Itu bukan semua benda, ini dhabit saja, panduan saja. Itu cuma panduan. Dia ada benda yang mutaghayyirat, ada benda sawabit, ada benda yang tetap, ada benda yang sabit. Ada benda yang berubah, boleh berubah mengikut keadaan, mengikut masa, mengikut seseorang, mengikut zaman, mengikut tempat. Ada kaedah-kaedah hukum gitu. Tapi ada kaedah yang tetap, dia tak berubah. Jadi kalaulah satu ketika nanti contohnya Yahudi dia simpan janggut, maka kita simpan misai. Kerana Yahudi dia simpan misai, dia potong janggut, cukur janggut. Maka Nabi SAW kata, kena janggut kena simpan, misai kena potong. Macam mana tuan-tuan? Apa kata kita sekarang? Sekarang kita ni janggut kita cukur, misai kita simpan. Tak sama dah lah. Itu dia. Baik. Walau bagaimanapun tak apalah, itu mungkin atas masing-masing lah kan. Walaupun dalam mazhab kita makruh je kalau kita cukur janggut. Itu pun nasib baik, makruh dalam mazhab kita, tak dosa, tak dikenakan tindakan apa-apa. Kalau dalam mazhab Hanafi, dosa masuk neraka juga tapi tak kekal. Tu buat makruh. Orang yang buat makruh, benda makruh ni masuk neraka juga, dosa juga, cuma tak kekal dalam neraka. Sebab tu kita jangan tukarlah mazhab. Tak payah tukarlah mazhab kita kan. Kalau tukar kan naya pula, ya Allah, kena mazhab Hanafi pula, naya. Kena pula Hambali, wajib semayang berjemaah. Oi, naya lagi, baik tak payah tukar. Wajib semayang berjemaah kita pun macam mana nak wajib semayang berjemaah ni, fardu ain pula, tak payah. Kan? Nasib baik, alhamdulillah, syukurnya nak mazhab kita mazhab Syafi'i kan. Baik. Walau bagaimanapun tak ada masalah mengikut. Kalau ada fatwa-fatwa yang mana bukan asalnya mazhab kita tapi difatwakan mengikut mazhab lain kerana kesesuaian tempat tu, kerana keadaan, kerana masa. Contohnya apa dia? Guna duit untuk zakat. Maka bila difatwakan bolehlah kita amalkan. Tak ada masalah lah kan. Baik. Walau bagaimanapun, kembali kepada perbincangan kita ini. Jadi katanya dalam kitab kita itu, baginda Nabi SAW tidak pernah menjawab ucapan salam dengan isyarat, sama ada dengan tangan, dengan kepala ataupun dengan jari, melainkan semasa solat saja. Luar daripada solat, Nabi akan jawab salam dengan perkataan, dengan lafaz. Bila sebut Assalamualaikum, maka Nabi pun Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Nabi sebut Waalaikumsalam. Ya. Baik. Kecuali lah Nabi SAW tak jawab salam dengan lafaz. Ada seorang sahabat, dia selisih dengan Nabi SAW, bagi salam, Nabi tak jawab salam. Nabi terus berjalan aja. Nah, sehinggalah Nabi jumpa balik, Nabi pun barulah jawab salam. Pelik pula dah. Sahabat tadi kongsi dah, Nabi ni marah ke apa dia ni, yang tak jawab salam ni. Biasanya macam peristiwa ataupun kisah Ka'ab bin Malik yang dipulaukan oleh Rasulullah bersama dengan umat Islam. Nabi tak cakap, Nabi tak bagi salam, tak jawab salam Ka'ab. Umat Islam pun begitu. Tak jawab salam, tak bertegur siapa, senyum pun tidak biasa muka. Kalau kita muka sadin, muka pusing gitu pun buat tak layan aja. Ketika tu aja. Tapi ni Nabi SAW tak jawab salam. Lalu Nabi SAW bila bertemu Nabi jawab salam, Nabi sebut apa dia? Tadi aku dalam keadaan tidak suci. Maknanya Nabi berhadas kecil. Nabi baru lepas qada hajat. Bila dalam keadaan tidak suci, Nabi SAW pun tak sebut nama Allah SWT. Walaupun Aisyah sebut kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berzikir menyebut nama Allah SWT, sebut nama Allah dalam setiap detik baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi tak suci, berhadas, Nabi tak jawab salam, Nabi tak sebut nama Allah SWT. Mungkin Nabi segan kerana dalam keadaan tidak suci. Dan begitulah berlaku kepada Abu Hurairah. Bila dia tengok Nabi SAW, tengok Nabi, Rasulullah tu alamak sudah dah lah. Dia pun nyuruh tiba-tiba hilang. Nabi kata tadi nampak macam ada Abu Hurairah. Tiba-tiba tengok sampai ke tempat ni, tak ada pula Abu Hurairah. Mana pula? Duduk tak lama sampai Abu Hurairah, rambut basah lanjut. Nabi SAW tanya, wahai Abu Hurairah, apa hal pula? Wahai Rasulullah, tadi dalam keadaan dalam keadaan berhadas. Kuntu junuban. Ya, wahai Rasulullah, aku ni berjunub. Jadi bila gini, aku bimbang bertemu dengan kamu, ana junubun, dalam keadaan bernajis ni. Lalu Nabi SAW sebut, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Wahai Abu Hurairah, subhanallah. Tengok perkataan Nabi, subhanallah. Bila kita tengok benda ni tak berapa betul ni, benda yang pemikiran kurang tepat, ataupun benda yang nak kata apa subhanallah ni, kalau kita tengok takjub benda kan, ataupun kita tengok sesuatu benda yang tergamam kita, kita sebut subhanallah. Bukan benda baik, tapi benda yang tak berapa nak elok tu, maka sebut subhanallah. Terbalik kita kan, kita biasanya sebut masya Allah ni benda yang aisyah dia masya Allah, begitu kita kan. Kalau cantik ya, subhanallah cantik, patutnya kita masya Allah cantik. Subhanallah ni benda yang kita tak nak berlaku, benda yang kurang elok, biasanya begitu. Tapi boleh juga, ada keadaan-keadaan dia dibolehkan. Walau bagaimanapun kita sebut, Nabi SAW sebut apa dia? Wahai Abu Hurairah, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Wahai Abu Hurairah, orang mukmin ni dia tidak najis. Nak bersalam, nak apa semua tak najis pun. Dalaman dia tu saja, dalaman dia yang berhadas, tidak suci. Luar dia bersih. Cuma innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya golongan musyrikin itu najis, pemikiran mereka najis. Jadi perbahasan di situ banyak pandangan ulama. Kalau kita dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, najis tu maknanya tak suci lah, tak boleh masuk masjid. Memang tak boleh masuk masjid lah, orang kafir kan. Tak masuk tanah haram pun tak boleh masuk, kan? Dalam mazhab kita pun begitulah, orang tak boleh masuk masjid. Pasal apa dia? Pasal innamal musyrikuna najasun, najis. Cuma dalam mazhab lain dia anggap sebagai najis i'tiqad dia tu, kepercayaan dia tu najis, pemikiran dia tu najis, bukannya badan dia. Walau bagaimana tu, itu perbincangan mazhab. Tak apalah, tuan-tuan mungkin pernah dengar benda tu. Baik. Walau bagaimanapun disebut di sini Nabi SAW menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya kalau di luar solat. Di luar solat Nabi SAW jawab salam macam biasa saja, kecuali dalam solat saja lafaznya tidak sebagaimana di luar solat. Baik.
Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajatin thumma adraktuhu wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi fa asyara ilayya. Baik, maka bermulalah perkongsian kita ini berkenaan dengan kita katakan kita nak menjawab salam orang tadi dengan cara isyarat bila kita solat. Macam mana pula nak jawab dengan isyarat ni? Baik, kita tengok peristiwa yang berlaku. Katanya Jabir, Rasulullah pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Setelah itu aku dapati baginda sedang mengerjakan solat. Aku mengucapkan salam dan baginda menjawab salamku dengan isyarat saja. Jabir bin Abdullah ni faham isyarat Nabi SAW menggunakan tangan. Macam mana nanti kita tengok. Baik. Jadi kisahnya, kenapa Jabir bagi salam juga dah tahu Nabi semayang, bagi salam buat apa ni? Kan? Kerana tuan-tuan, solat masa tu masih lagi dalam peringkat penambahbaikan. Sebagaimana hukum Islam ni, dia antara keistimewaan hukum Islam ataupun perundangan Islam ialah at-tadarruj. Kita semua tahu kan benda tu. Antara kehebatan hukum Islam ini, pensyariatan kita, syariat kita ni, dia adalah ada tadarruj, ada berperingkat. Contoh pengharaman arak, dia tak sekaligus haram arak, dia berperingkat mengikut peristiwa sehinggalah berlakunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila Khalid ataupun disebut Hamzah, dalam satu riwayat disebut Hamzah bin Abdul Muttalib, ponakan Nabi tu, tiba-tiba diberi minum dalam majlis kerajaan kenduri, kan? Majlis kerajaan tiba-tiba ada hidangan arak, ada hidangan. Masa tu tak haram lagi, cuma ada orang yang tak nak minum. Umar bin Khattab tak minum, Abu Bakar tak minum, sahabat-sahabat besar yang lain pun tak minum. Nah, jadi Hamzah dia minum tu. Lepas pada tu balik tu apa nama ni, lah macam kena lipat bumi lah, bergoyang sana bergoyang sini, tak boleh jumpa je unta dipancung je, pancung je, sehingga banyak ekor unta para sahabat ni kena pancung. Nak marah, nak larang Hamzah kot, orang yang paling tinggi masa tu, dia punya tinggi dia tu kan sampai boleh ketuk Abu Jahal tu dengan hulu pedang dia tu. Boleh bayangkan tinggi mana? Mungkin 2 meter lebih kot. Michael Jordan punya tinggi kot. Michael Jordan tinggi, bola keranjang. Ketuk gitu aja Abu Jahal yang letak najis pada Nabi SAW masa Nabi solat di depan Kaabah kan. Dia letak najis unta tu letak atas Nabi SAW. Duk main gelak begitu. Tiba-tiba kena kelekuk atas kepala. Tengok pusing belakang nak marah, tiba-tiba Hamzah tak jadi nak marah. Anda pakai balik terus, tak pusing belakang tau, pakai terus balik. Hamzah kot dia kata. Hamzah kata, buat main dengan anak menakan aku ni duduk dalam agama dia kan. Hamzah kot. Jadi para sahabat nak larang, nak halang, nak tegur, mabuk ni kan. Kita pula daripada kita tegur dia pancung kita punya unta, kan leher kita pula kena pancungnya kan. Bukan main dengan Hamzah ni. So mengadu pada mengeluh lah, mengadu pada Nabi. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata apa dia? Wahai Rasulullah, kalaulah Allah turunkan ayat yang secara muktamad, macam mana hukum arak sebenarnya ni? Lalu turunlah ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baik, turun ayat tu barulah umat Islam tahu, fajtanibuh, jauhi benda tu. Allah larang lah tu. Maka baru tahu bahawa arak tu tak boleh dah, haram dah. Lepas pada tu barulah dikatakan seolah-olah banjir di Madinah tu, orang pakat pecahkan dia punya tempayan arak tu. Tak ada dah kungfu mabuk-mabuk apa semua, tak ada dah. Dulu boleh lah minum arak apa semua tu, ni tak boleh dah. Orang takwa pada Allah, dengar saja terus buat kan. Patuh dan tunduk pada arahan Allah. Qalu sami'na wa ata'na. Baik. Jadi apa dia dipanggil dalam
pensyariatan kita punya hukum hakam dalam agama kita ini ada berbentuk tadarruj, berperingkat. Contohnya aku tadi. Dan juga antaranya yang lain ialah solat. Dia punya nak penambah baikan tu. Bermula dengan pada zaman di Mekah, orang biasa je boleh bersembang aja. Boleh bersembang macam kita sekarang, budak-budak bersembang. Allahu akbar. Ku mana sat lagi? Ada ke mana? Aku bawa mercun tau. Oh, sudah. Nak malam raya. Tu dia. Jadi malam raya ke malam tarawih apa semua kan, terkejut Pak Imam bunyi bom sana bom sini kan. Sampai tak ingat dah bacaan tu. Walau bagaimanapun tak apa. Jangan marah budak-budak. Memang budak-budak begitu kan. Cuma ambil nama budak-budak tu kita hantar ke Palestin. Tu dia kan. Ini senarai nama yang akan kita hantar ke Palestin insya-Allah. Nak bagi tahu budak tu siap-siap insya-Allah Di sana kita lawan Yahudi, mati syahid. Mati syahid pergi sana apa semua. Mungkin tak main aku lepas pada tu kan. Baik. Jadi apa dia tadi? Kita sebut pada awal-awal pensyariatan solat ini semua orang boleh bercakap. Boleh bercakap. Sembang bab bisnes. Nak takbir je sembang. Lama tak nampak. Yalah, bisnes outstation. Outstation ke mana? Syam lah. Oh, Syam patutlah. Bila duduk di sana 3 bulan kan? 3 bulan lah duduk di sana. Lepas tu ke Yaman pula lepas pada tu. Oh, maju perniagaan. Maju. Kan? Jadi boleh bercakap masa tu. Sehinggalah diceritakan apa dia, bila Nabi berhijrah ke Madinah pun masih lagi ada. Di awal-awalnya masih boleh bercakap biasa. Sehinggalah pada tahun yang kelima hijrah, Ja'far juga sahabat-sahabat Ja'far bin Abi Talib dan juga para sahabat yang lain kembali ke Madinah, datang ke Madinah. Bila dah tahu negara Islam dah tertegak di Madinah, balik. Bila balik apa semua tu, antaranya Ibnu Mas'ud tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dah balik dah kita ni apa semua kan. Tiba-tiba Nabi diam. Sudah Nabi marah ke apa? Rupanya apa dia? Rupanya dah ada. Dia panggil penambahbaikan solat. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat antara yang disebut oleh ulama, ayat dia apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wahai orang beriman, orang mukmin, apabila dibacakan ayat Quran kepada kamu maka diam dan dengar, iaitu dalam sembahyang tu. Maka masa itulah bila baca Quran, duduk dalam sembahyang, mula dengar. Walau bagaimanapun dalam mazhab kita dengar bacaan Fatihah, lepas pada tu kita baca Fatihah. Dalam mazhab lain dengar sampai habis bacaan Fatihah pun kita dengar, bacaan surah lain, ayat lain pun kita dengar, dan bila imam rukuk kita pun rukuk. Fatihah kita Pak Imam tanggung mazhab lain kan. Dan juga pandangan awal qaul qadim mazhab kita, mazhab Syafi'i, qaul qadim ya apa dia? Qaul qadim sembahyang jahar, 2 rakaat pertama sembahyang jahar tak perlu baca Fatihah. Sembahyang sir baca Fatihah. 2 rakaat pertama solat maghrib tak baca Fatihah lah, kita dengar Pak Imam lah. Rakaat ketiga kita baca Fatihah. 2 rakaat pertama solat isyak kita tak baca Fatihah, dengar daripada awal sampai akhir bacaan imam, rukuk pun rukuk lah lepas pada tu. Dan 2 rakaat terakhir oleh kerana sir maka kita baca Fatihah. Begitu juga solat subuh dua-dua tak baca dah, 2 rakaat aja kan, dua-dua tak baca Fatihah makmumnya. Manakala zuhur asar baca Fatihah lah 4 rakaat. Itu qaul qadim dalam mazhab kita, tapi difatwakan setelah Imam Syafi'i berhijrah ke Baghdad, ke Mesir, maka dipanggil qaul jadid. Qaul jadid, Imam Syafi'i berfatwa wajib baca walaupun jahar ataupun tak jahar, semua wajib baca. Itulah yang difatwakan sekarang ini kan. Baik. Cuma ada ketikanya fatwa Imam Syafi'i, qaul qadim Imam Syafi'i boleh digunakan pakai kepada mereka yang was-was. Mereka yang waswas. Tak. Bila waswas nak takbir pun kita terganggu dah. Allah, kita sebelah rasa. Kita nak baca Fatihah pun tak jadi. Ya kan? Sebab duk dengar dia aje. Maka orang yang jenis begitu waswas, maka dia tak baca Fatihah. Makruh baca Fatihah.
Kalau yang jenis gitu nak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sebut pun payah. Bila was-was kan, syaitan kacau. So orang sebegitu boleh guna qaul qadim Imam Syafi'i sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Iqna' fi Hili Al-Fadhi Abi Syuja'. Kita iqna' lah kalau kita kenal di sebagai kitab iqna'. Baik. Jadi sahabat-sahabat, hasil daripada apa yang kita sebutkan tadi, daripada cerita kisah Nabi SAW, Jabir dia balik, dia bagi salam. Nabi pun tak jawab salam tu dengan lafaz, tapi jawab dengan isyarat. Oleh itu Imam Nawawi menyebutkan beberapa pengajaran hadis. Pertama, haram menjawab salam dengan ucapan masa solat, batal sembahyang. Jawablah, jawab. Bukankah Allah suruh jawab dalam sembahyang? Tak boleh tu. Pasal pula tak boleh. Kan? Allah suruh. Baik. Jadi sahabat, itu yang pertama. Dan yang kedua, menjawab salam dengan isyarat tidak membatalkan solat. Baik, insya-Allah kita tangguh seketika dan kita baca sikit lagi selepas azan. Insya-Allah kita nanti insya-Allah. La haula wa la quwwata illa billah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, daripada kisah Nabi SAW tadi kita berhenti. Jabir bin Abdullah diutuskan oleh Nabi untuk sesuatu urusan. Kemudian bila balik dia tengok Nabi solat, lalu dia bagi salam, Nabi hanya bagi isyarat saja. Baik, jadi kesimpulan yang diambil oleh Imam Nawawi melalui pengajaran hadis katanya haram jawab salam dengan ucapan semasa solat, yang pertama. Yang kedua, menjawab salam dengan isyarat tidak membatalkan solat, bahkan dianjurkan menjawab salam dengan isyarat. Jadi kita dianjurkan untuk jawab salam kalau orang bagi salam. Nah, contohnya apa dia, kalau orang masuk ke masjid, orang masuk ke masjid kan bagi salam, Assalamualaikum. Maka kita pun tengah solat, jadi kita jawab salam tak boleh Waalaikumsalam. Tak payah begitulah. Jadi jawab dengan isyarat. InsyaAllah macam mana jawab dengan isyarat kita akan bincang dalam pertemuan kita yang akan datang nanti, dalam masa yang sama insyaAllah, waktu yang sama selepas solat maghrib, dan juga pada hari yang sama insyaAllah pada bulan hadapan lah. Wallahu alam. Itu saja perkongsian yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Mohon maaf jika ada tersalah bahasa, terlajak bicara terlebih kata-kata, tergurih perasaan mana-mana, tersalah fakta, tuan-tuan boleh tegur, kerana kita juga manusia biasa, tak lari daripada salah dan silapnya. Terima kasih di atas perhatian. Bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.